Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ini saya akan menerangkan bab 3 keanjalan permintaan dan penawaran bagi subtopik penentu keanjalan penawaran. Okey, seperti selalu saya akan terangkan secara ringkas, kemudian saya akan pada peringkat seterusnya akan terangkan berserta dengan bentuk keluk sekali supaya memudahkan anda untuk memahaminya. Okey, yang pertama sekali faktor yang boleh mempengaruhi atau faktor penentu keanjalan penawaran ialah faktor masa penyesuaian input. Okey, dalam faktor ini ada 3 jangka masa yang terlibat, iaitu jangka masa singkat, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Bagi jangka masa singkat ni penawarannya bersifat tidak anjal sempurna ataupun tegaklah. Kenapa? Kerana pengeluar pada masa ini yang singkat ini dia tidak dapat menambahkan outputnya selaras dengan perubahan harga di pasar. Harga yang berubah kan. Tapi dalam jangka masa yang serta-merta ni, singkat ni, output tidak dapat ditambah apa-apa. Terlampau cepat kan. Itu maksud dia tak dapat menyesuai seperti tajuk. Dia dapat menyesuaikan input sebab terlampau singkat. Yang kedua, jangka masa pendek. Jangka masa pendek ini penawarannya bersifat tidak anjal. Kenapa? Kerana pengeluar pada waktu ini dia tidak dapat menambahkan output dengan banyak. Dia dapat tambahkan tetapi tidak banyak yang dapat ditambahkan. Okey, itu maksudnya. Dan yang ketiga, jangka masa panjang, di mana keluk penawarannya adalah anjal. Kerana apa? Kerana pengeluar pada masa ini dalam jangka panjang ni dia dapat menambahkan outputnya dengan banyak sekali lah. Okey, saya pergi kepada penerangan bagi faktor yang yang seterusnya, iaitu faktor jangka masa pengeluaran. Okey, kalau tadi jangka masa penyesuaian input, kita nak sesuaikan input dengan pengeluaran tu. Tapi yang kedua ni jangka masa juga, tapi jangka masa pengeluaran. Apa maksud jangka masa pengeluaran ni? Ialah di mana jangka masa nak menghasilkan produk itu, nak menghasilkan pengeluaran. Dia ada dua lah, iaitu jangka masa melibatkan jangka masa yang lama ke ataupun jangka masa yang singkat. Okey, jika proses pengeluaran tu melibatkan jangka masa yang mengambil masa yang lama, jangka masa yang lama nak dihasilkan barang atau produk itu, jadi keluk penawaran barang itu akan bersifat tidak anjal. Kalau jangka masa singkat untuk menghasilkan produk cepat, jadi jika pengeluarannya cepat dihasilkan, mana keluknya penawarannya bersifat anjal. Okey, yang faktor yang seterusnya, yang ketiga ialah penambahan kos pengeluaran. Maksudnya tambahan kos dalam proses pengeluaran tu, jika dia melibatkan tambahan kos yang besar, so sifat keluk penawarannya tidak anjal. Okey, bagi pengeluaran yang melibatkan kos yang kecil, tambahan tak besar, kecil, so keluk penawarannya adalah anjal. Okey, seterusnya faktor yang keempat, mobility faktor pengeluaran ataupun kita panggil pergerakan faktor-faktor dalam proses pengeluaran. Jadi jika mobility input tu tinggi itu maksudnya pergerakannya begitu lancar dalam proses pengeluaran, nak pergi kerja cepat dan sebagainya, dia dapat meningkatkan daya pengeluaran, maka penawaran barang menjadi lebih anjal. Okey, dan sebalik itu maksudnya apa? Kalau mobility input tu rendah ataupun sukar untuk pergi ke tempat kerja, menghasilkan produk pun, mengambil halangan yang tidak melancarkan proses pengeluaran, dia akan mengurangkan daya pengeluaran. Seterusnya penawaran barang itu menjadi lebih tidak anjal ataupun kurang anjal. Okey, yang kelimanya ada bilangan firma yang ada dalam. Kalau bilangan firma tu ramai, jadi keluk penawaran tu secara otomatiknya anjal. Kalau firma sedikit, keluk penawaran tu dia kurang anjal. Okey, yang seterusnya ialah penggantian faktor pengeluaran. Penggantian faktor pengeluaran ni kita nak menggantikan faktor-faktor. Kalau sukar nak menggantikan input, okay,
penawaran tu bersifat tidak ancam atau kurang ancam. Kalau input mudah diganti, kita nak mudah nak ganti kan, itu penawaran keluarnya ada ancam. Kita tengok dengan lebih detail melalui berserta dengan raja lah senang. Tapi bila kita jawab soalan essay, kalau dia tak memerlukan penerangan, biasanya soalan essay bagi penentu keanjalan permintaan penawaran ni, dia tidak meminta dibuatkan keluar. Jadi ini hanya untuk keluk disertakan hanya untuk memudahkan pemahaman anda saja. Okey, bagi faktor utama tadi itu masa penyesuaian input. Macam mana pengeluaran menyesuaikan input yang kita maksudkan tadi itu jangka masa singkat kan. Dia ada 3 jangka masa singkat, masa pendek dan masa panjang. Okey, kalau jangka masa singkat ni penawaran dia tidak hanya sempurna. Bila tidak hanya sempurna, mana dia tegak gini. Kalau penawaran tu tegak macam ni, kuantitinya adalah pada Q0. Jadi dia tidak hanya sebenarnya kerana apa? Kerana pengeluar tidak dapat menambahkan output, selaras berubah. Harga berubah, tapi dia tak boleh nak mengubah kuantiti kerana waktu itu terlampau singkat. Kan? Itu maksudnya. Okey, faham jadi kita kena faham bentuk keluk ni baru kita boleh nampak dan lebih sesuai kita bagi contoh. Tapi dalam kes ni tak perlu bagi contoh lah, because kita faham jangka masa tu. Yang keduanya, maksudnya adalah harga naik daripada P0 harga turun ke sama sajalah. Maknanya kuantitinya tidak dapat diubah. Jadi keluknya bersifat tidak anjal sempurna. Okey, faktor penyesuaian input. Tapi bagi jangka masa pendek, penawaran bersifat tidak ancal ataupun kurang ancal. Ada macam jadi bermakna bila bercurang macam ni, bermakna dia punya keluaran tu ada, tapi perubahan harga tu lebih besar daripada perubahan kuantiti. Itu maksud kurang ancal kan. Ini contohnya kerana apa? Kerana jangka masa tu pendek, bila dia lebih panjang daripada yang singkat tadi. Tapi kenapa dia boleh berbentuk begini? Sebab pengeluaran dapat ditingkatkan pasal dia boleh menyesuaikan input sedikit. Mungkin sebahagian daripada input boleh diubah, boleh diatur, di-arrange, kalau buruhnya ada dalam kilang tu contohnya. Kalau singkat tak boleh buat apa-apa kan, keluaran tak dapat tambah. Tapi kalau apabila dalam jangka masa pendek tu, mungkin dalam sehari dua ataupun seminggu, dia dah boleh atur pekerjanya supaya membuat overtime ke untuk kerja tambah masa. So pekerja yang overtime ni dapat menambahkan sedikit penawaran, kuantiti tawar daripada, jadi meningkat daripada Q0 kepada Q1 kan. Jadi walau bagaimanapun harga meningkat lebih banyak daripada pertambahan kuantiti. Sebab kuantiti ni saya kata sebab dia masih dari jangka masa pendek, dia tak boleh nak sesuaikan lagi dari segi inputnya tu. Tapi kalau dalam jangka masa panjang, keluk penawaran dah bersifat anjal. Maksudnya apa? Sebab dia dah dapat menyesuaikan input, dah dapat menguruskan input, dah dapat merancang proses pengeluarannya ke jumlah keluarannya dengan baik. Jadi pengeluar dapat menambahkan output dengan banyak sekali jika proses penyesuaian input menyebabkan jangka masa panjang. Jadi perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga. Itu maksudnya. Jadi penerangan kita mesti kita base by bentuk keluk. Tapi tak semestinya you kena jawab melukis rajah keluk tu. Tapi nak faham, kena tengok keluk. Okey, yang faktor yang kedua ialah jangka masa pengeluaran. Tadi jangka masa penyesuaian input. Sekarang jangka masa nak mengeluarkan. Adakah dia lama, jangka masa yang panjang, lama kan, ataupun jangka masa dia singkat ataupun jangka masa pendek kan. Kalau jangka masa tu masa yang lama untuk menghasilkan barang, jadi perlu penawaran barang itu tidak anjal bentuk ini kan, curang. Kenapa? Keluaran meningkat sedikit saja, curang kan. Harga naik banyak. Contoh, kalau kita nak faham dengan lebih jelas lagi, kita ambil contoh nak menghasilkan satu projek yang besar lah, projek menghasilkan jambatan, menghasilkan jalan raya. Itu tempoh yang lama untuk disiapkan. Mungkin makan tahun kan. Jadi lama, produk penawaran yang ditawarkan dia tak banyak sangat lah kan.
kalau dibandingkan dengan produk yang yang boleh dihasilkan dengan singkat, okey, macam contohnya jangka masa pengeluaran tu singkat kan, pendek. Dalam masa pendek tu dia boleh hasilkan beribu-ribu produk seperti paku, dalam satu hari beribu-ribu paku boleh, ataupun kita boleh yalah, kalau tak contoh paku mungkin keropok ke cek kedis. Siapa mau panggil apa yang itulah jajan kan. Jadi sehari tu production dalam kilang tu begitu, memang masa singkat tapi beribu-ribu package produk makanan tu dapat dikeluarkan dengan banyak kan. Jadi sifat kalau penawarannya adalah anjal. Anjal tu landai lah. Keluaran tu dapat meningkat dengan besar, dari kosong tambah ke besar lah. Harga naik tak banyak pun sebab dia production yang cepat kan, jadi dia murah. Tu lah, naik PO pada P1 je, tapi keluaran tu banyak. Itu maksud dia. Kita tengok faktor yang ketiga, iaitu faktor penambahan kos pengeluaran. Jika tambahan kos besar, jadi keluar tu adalah tidak anjal. Tidak anjal tu curang lah. Maksudnya keluaran dia tu tak banyak dapat dihasilkan, ditambah. Ni tambahan kos ni macam contoh, lebih kurang macam nak bina kapal yang besar kan, ataupun projek-projek yang melibatkan pembinaan bangunan, lapangan terbang yang besar, kos yang tinggi. So sudah pasti keluarannya tak banyak lah dapat dihasilkan sebab dia kos besar. Kalau kos kecil, kita tengok kan, kos kecil, tambahan kos kecil, penawarannya adalah ancar sebab dia senang kan, senang dia hasilkan. Jadi dia dapat ditambahkan keluaran dengan banyak. Kuantiti ditawar meningkat daripada kekuasaan boleh ke satu dengan banyak sekali sebab kos ni kecil saja. Yang keempat, faktor mobility factor. Mobility ni sebut tadi pergerakan input. Mobility input yang tinggi maksudnya pergerakan input, faktor-faktor yang mudah, lancar dalam proses menghasilkan produk tu, dia lancar. Maksudnya macam kalau saya ambil contohnya macam pekerja kilang, mobility inputnya sangat tinggi kerana dia disediakan tempat tinggal, asrama, disediakan bas persiarannya, dibawa ke kilang dengan lancar. Jadi proses pengeluaran tu, daya pengeluaran akan meningkat dan seterusnya penawaran barang tersebut akan menjadi lebih ancal, lebih banyak lah kan. Kosong meningkat dengan banyak sebab mobility inputnya yang begitu tinggi. Yang tinggi tu maksudnya yang lancar lah, tiada halangan yang menghalang daya pengeluaran ditingkatkan. Tapi kalau sebaliknya tu maksudnya kalau mobility factor atau mobility input tu rendah kan, dia akan mengurangkan daya pengeluaran. Daya pengeluaran akan menjadi semakin rendah secara automatik dan keluar tu akan bersifat kurang anjal. Kurang anjal tu curam tu maknanya tambahan keluaran atau tambahan penawaran tu sikit saja. Sebab apa? Sebab input tu dia mobility input yang rendah, maksudnya dia pergerakan yang tak lancar untuk apa, dalam proses menghasilkan produk. Contohnya orang kerja di sektor pembalakan, contohlah kan. Sektor pembalakan ni nak pergi ke kawasan pembalakan tu mungkin kena naik kena mengharungi jalan yang berliku, naik bukit, turun bukit, mungkin melintas sungai. Itu semua mobility, pergerakan input tu sangat terhad, rendah lah dari segi dia punya. Dan ini sampai ke tempat tu pula, lepas tu nak unggah lagi kayu-kayu balak tu ke kilang-kilang, jadi semua mengambil masa yang lama. Dia akan mengurangkan daya pengeluaran dan banyak kesukaran yang menyumbang kepada penawaran barang yang tak banyak lah. Jadi dia bersifat kurang ajar kan. Tambah tapi tak banyak lah. Itu maksudnya. Faham Saya harap
Faham lah. Okey, yang seterusnya bilangan firma. Bilangan firma ni kita boleh jelas. Kalau ramai firma, dia automatically bila kita campur penawaran firma A, campur penawaran firma B, C dan D, seterusnya dia akan jadi semakin landai. Okey. Ni. Jadi semakin anjal lah. Bila semakin landai tu semakin anjal kalau penawaran bagi pasaran lah. Okey. Pasaran bagi seperti campur semua tu. Okey, yang seterusnya ialah kalau bilangan firma sedikit, jadi bila firma tu tak banyak, penawarannya adalah kurang anjal. Kurang anjal tu curam lah. Sebab production pun tambah tak banyak kan. Itu maksudnya. Saya harap boleh jelas dengan penerangan, dengan keluk sekali ni. Okey, seterusnya faktor penggantian faktor pengeluaran. Jika input tu mudah diganti tu mungkin kalau rosak ke boleh dapat dengan mudah, ataupun spare partnya boleh dicari dengan senang kan, kedai di sebelah ke contohnya. So sifat penawarannya adalah anjal tu maksudnya dia dapat mengeluarkan produk dengan cepat, dengan banyak kan. Jadi sifat anjal lah, sebab dapat diganti dengan mudah. Tapi kalau production tu melibatkan inputnya sukar diperolehi ataupun dicari ganti, rosak susah nak cari. Kalau spare part dia pun memerlukan kena order daripada luar negara ke contoh, jadi dia akan menyebabkan penawarannya tak banyak, ataupun dengan kata lain dia curam, tidak anjal. Jadi keluknya adalah macam ni lah. Jadi penawarannya tak banyak lah. Q meningkat daripada Q kosong beri ke 1 tapi tak banyak. Kenapa? Sebab input sukar diganti, diperolehi. Itu maksud penggantian faktor pengeluaran. Okey, so situ saja. Sekian, terima kasih.